Hi students. Kamu semua sihat? Good. So jom, ini ialah teknik menjawab kertas 3 Kimia SPM 2020. So yang teacher pakai ni ialah 2019 punya soalan. So kamu ada 1 jam 30 minit. Paper 3 waktu time petang ya. So kamu ada 2 soalan. Soalan pertama 33 markah. Soalan yang kedua ialah 17 markah menjadi jumlah 50 markah. Quick reminder, kamu boleh dapat 3 soalan tapi total dia tetap dapat 50 markah. So untuk soalan yang pertama, bila kamu dapat eksperimen macam ni, cari aim of experiment, tujuan eksperimen kat situ ya. Bila kamu dah tahu tujuan, kamu biasanya akan jawab dengan mudah. So tolong apabila dapat soalan, tengok dulu dan cari tujuan eksperimen dan highlightkan seperti yang teacher buat. So eksperimen ni berkenaan dengan vulcanized rubber and unvulcanized rubber, getah tervalkan dengan getah tak tervalkan. Kita letak pemberat kat situ dan seterusnya kita cek panjang yang terhasil dekat situ. So eksperimen ni kalau kamu tak pernah buat, kamu at least boleh nampak cara dia macam mana melalui gambar rajah dan cerita yang diberikan. So kamu dapat arahan dia jelas, pastikan kamu kira panjang macam biasa. So biasakan cara mengira panjang pakai pembaris yang diberikan. So kat sini teacher ajarkan cara yang betul untuk kirakan dia ya. So tolong cek unit dia dah ada kat situ. Tolong cek juga dekat situ ada 1 decimal ataupun 1 titik perpuluhan. Okay, so kadang-kadang kamu kena tahu juga titik perpuluhan ni berapa. Dalam kimia, kita cuma ada 1 titik perpuluhan untuk kesemua instrumen ataupun alatan ya, kecuali burette. So kalau kamu dapat burette, dia ialah 2 titik perpuluhan ya. Yang lain semua 1 titik perpuluhan. So tolong pastikan kamu tahu. So bila dapat, let's say lah kamu dapat 5 point, kamu jangan jawab 5 point, jawabkan 5.0. Okay. So ini ialah sama juga, kamu nak kena measure dia dan kamu nak kena kirakan dia. So nampak teacher highlightkan kat situ, itu vulcanized rubber dan yang itu ialah unvulcanized rubber. So measure dia dan tuliskan jawapan. Daripada situ, kamu akan dapat soalan jadual. So tolong buatkan jadual, ikut apa yang diberikan dan kamu pastikan kamu buat jadual sendiri ya. So ini ialah 3 markah juga ya. Seterusnya daripada situ kamu akan dapat pemerhatian. Kamu kena bagi 1 pemerhatian dan 1 pemerhatian itu menyebabkan kamu dapat 3 markah ya. So daripada pemerhatian, seterusnya of course kamu akan dapat inference, 3 markah juga. Daripada situ kamu akan dapat untuk pemboleh ubah, dimanipulasi, bergerak balas dan dimalaikan, 3 markah. Seterusnya ialah hipotesis, 3 markah. Seterusnya daripada situ kamu kena terangkan tentang sesuatu daripada hipotesis tersebut ya. So ini lagi 3 markah. Kamu juga akan dapat definasi secara operasi 3 markah. Yang ni teacher akan ajar lebih lanjut. Seterusnya kamu juga akan dapat soalan ramalan. Now soalan ramalan untuk bahagian ni kamu kena betul-betul faham ya. Bila lepas tu kamu akan dapat lagi soalan situasi. So kita akan bagi gambar rajah dan daripada gambar rajah tu kamu kena nyatakan sama ada hubungan ataupun apa yang ramalan kamu ya. So ini pun 3 markah juga. Yang terakhir ialah klasifikasi. So kamu kena kelaskan apa yang diberikan dalam 2 bahagian. So just buat table, lepas tu kamu masukkan untuk dapat 3 markah ya. Okay, so ini ialah soalan nombor 2 untuk paper 3 ya. Kamu kena buat eksperimen. So kita boleh bagi soalan macam ni, apapun cari tujuan eksperimen, cari dan highlightkan supaya memudahkan kamu.
So dekat situ biasanya kita akan bagi point, kita akan bagi hint dan sebagainya untuk membantu kamu. So baca betul-betul. Kalau teacher jadi kamu, teacher akan highlight, teacher akan baca 2-3 kali untuk fahamkan dia. Dengar arahan dia dan daripada situ kamu akan dapat 17 markah. Okay, so 17 markah ni jom kita pergi. So daripada sini kamu akan dapat penyataan masalah. Kalau kita tak bagi penyataan masalah, kita akan minta tujuan eksperimen. Seterusnya, pemboleh ubah ada 3, hipotesis. Seterusnya, bahan dan radas. Tolong pastikan kamu bahagikan antara bahan dengan radas. Jangan campurkan dia ya. Okey. Seterusnya, prosedur. So prosedur kat sini kita galakkan untuk 6 point ataupun 6 steps. Okay, so kalau kamu biasa buat 6 steps, that would be great. Seterusnya ialah penjadualan data. Jumlah keseluruhan ialah 17 markah. So macam mana jadi macam tu? 3 markah untuk penyataan masalah. Jika kamu dapat tujuan eksperimen, 2 markah. Semua pemboleh ubah ada 3 markah. Hipotesis 3 markah. Senarai bahan dan radas 3 markah. Prosedur eksperimen 3 markah. Dan akhirnya ialah penjadualan data 2 markah. So jumlah keseluruhannya kamu akan dapat 17. Okey. So selesai. So macam mana? Paper 1, paper 2, paper 3 kamu dah tahu sekarang ni. So tugas kamu ialah untuk memastikan kamu mahir dalam menjawab kertas 1, kertas 2, kertas 3. Teacher akan buat lebih lagi untuk tunjukkan kamu lebih lanjut untuk paper-paper yang teacher rasa kamu perlukan fokus. Good luck. Bye.